Saya rasa slide ni tak ada kot. Betul tak cikgu? Perasan tak? Tak. Tak perasan Ke memang tak ada? Dalam tu ada apa cikgu? Ada modeling ni? Folder modeling. Tapi Modeling dia one. dua, Ada beberapa. slide tak ada. Ada modeling 1, modeling 2. Modeling 1, betul. modeling 2. Modeling 1 ada tak? Oh, modeling one. Ada. Macam tak ada. Dia ada. Dia ada slide. Dia ada slide. Ada kan? Ada PDF je. Ya, dia ada PDF lah. Slide pun tak. PDF ya? Ya, sabar, bertenang. Okey, nanti saya akan share slide ni. Baik. Okey. Saya terus dulu cikgu sebab kita mengejar masa. Okey, boleh? Okey, untuk tajuk modeling ni, okey, kita nak tengok apakah model sains. Okey, amalan yang biasa berlaku dalam sains dan kejuruteraan. Minta maaf, typo lagi tu. Okey, alat yang berguna untuk mewakili idea dan penjelasan. Kita buat model untuk mewakili idea kita dan juga untuk kita buat penjelasan. Okey, penting dalam proses membina kefahaman, kemahiran dan berkomunikasi tentang sains. Saintis juga menggunakan model untuk membuat ramalan, membina penjelasan tentang kenapa dan bagaimana suatu fenomena semula. Ayu, slide tak bergerak you. Oh, tak bergerak. Okey. Nak share tadi kot. Okey, ni cikgu nampak ke? Okey ini yang saya sebut tadi. Okey, contoh simple diagram illustrating an organism life cycle. Okey, kita boleh reflect balik tentang tentang life cycle nyamuk, lalat, baby. Okey, computer simulation that replicates the complex process of photosynthesis, model untuk meramal cuaca, model untuk kajian astronomi. Okey, model digunakan untuk menggambarkan objek yang terlalu kecil, terlalu besar, pergerakan terlalu cepat, pergerakan terlalu lambat, objek-objek yang tidak wujud, perkara yang belum tercipta, konsep atau idea yang sukar untuk dijelaskan. Okey, ini objektif kita guna model. Jurutera juga menggunakan model, berkongsi design ideas, mencari flaws dalam reka bentuk, pengujian prototype, melihat had dan kekuatan bahan. Okey, contoh lain, reka bentuk kapal terbang, crash test kereta, crash test dummies, penggunaan kekuatan struktur bangunan dan pelbagai lagi. Okey, di sekolah, murid-murid biasanya menggunakan model yang sedia ada. Model ini seakan-akan sama menyerupai atau meniru bahan yang sebenar. Contoh, model bumi, sistem solar dan bahagian manusia. Okey, model jirim, haiwan, rantai makanan, respirasi, jantung. Contoh-contoh yang diberi boleh disifatkan sebagai suatu model, tetapi bolehkah ia disebut sebagai model saintifik? Yang tu kita kena nilai balik. Okey, cikgu tengok adah ni. Okey, boleh saya ubah? Saya ubah untuk slide seterusnya. Okey, boleh tak cikgu jawab? What can you infer from the set of pictures? Apa inference yang kita boleh buat? Ada volunteer ke? Gambar banyak, inference yang mana satu? Salah satu. Mana-mana lah. Sebab Mana-mana? berdasarkan gambar.
Kalau alam sekitar belum tercemar boleh? Macam mana? Alam sekitar ni belum tercemar, tak ada pencemaran. Okey, alam sekitar belum dicemar. Okey, belum ada pencemaran. Okey. Ada lagi seorang ke nak bagi? Perubahan jirim cecair. Perubahan jirim cecair. Okey, saya terus bagi hint ya sebab kita kejar masa kan. Okey, apa big idea untuk duduk semua gambar ni? Kitar air. Air. Fenomena alam, air, Kitaran air semula jadi. kitaran air semula jadi. Perubahan. Ada lagi jawapan? Perubahan ni air daripada satu fasa Perubahan. kepada satu fasa tu. Okey, Yes, perubahan saya air perubahan. kepada satu fasa kepada satu fasa. Okey, kalau kita tengok sini segala-galanya berkenaan dengan air kan? Okey, daripada raja-raja yang ada ni, okey, task yang pertama. Secara individu, lakarkan raja kita air dan letakkan di Google Slide. Cikgu lukis atas kertas, cikgu snap, cikgu tepek je dekat Google Slide. Boleh tak? Boleh. Okey. Saya share ni ya. Saya share link di ruangan chat. Okey, cikgu dapat tak link ni? Okey, dapat. Okey. Cikgu lakar lukis pada kertas, lakar je. Snap gambar dan paste pada Google Slide kita. Ni by individu ke by kumpulan ni? Kumpulan. By individu. Individu. Kalau boleh tulis nama sikit cantik kot. Jadi kita tahu siapa owner dia kan. Ya. Cikgu nak tengok balik ke rajah yang saya tunjuk tadi? Okey, saya nampak ada rajah daripada kumpulan 1.
Hilang dah raja tadi. Okey, saya nampak daripada kumpulan satu ada satu. Okey, ini kumpulan tiga, ada dua ahli yang dah masukkan. Ada lagi? Okey. Oh shit. Kumpulan 5. Okey, kumpulan 5. Apa siap? Okey. Ada gambar sebelahnya. Ini kumpulan. Okey, Cikgu Adeline. Dia sedang modify. Kumpulan 6. Okey cikgu, boleh tak kalau kita sambil view lakaran beberapa contoh lakaran kawan kita. Okey, macam kita tengok sekarang dekat kumpulan 1 ada 3 lakaran. Okey, lakaran yang kiri siapa punya ya? Yang kiri sekali tu saya punya. Okey. Cikgu boleh cerita sikit tak tentang Okey, so yang tu saya buat kiranya macam simple je lah. Okey, yang ada awan atas bukit gunung tu, awan yang hitam yang gelap, yang awan hujan tu lah yang dah berat, and then dia turun sebagai hujan. Okey, hujan tu mengalir dekat kawasan gunung ni, and then dia akan masuk masuk ke dalam laut lah. And then yang laut ni pula daripada cahaya matahari ni dia akan
tersejat, okay, membentuk wap-wap air and then dia akan membentuk awan, okay, and then kitaran tu bersambung lah, awan tu akan collect semua air tu berat and then jadi mendung hujan. Macam tu lah. Simple lah. Okay. Okey, terima kasih cikgu. Okey ya, disebabkan kita punya slot kita dah terlajar. Okey, saya bincang satu saja lakaran boleh cikgu? Sebab kita ada lagi 2 aktiviti. Saya takut Boleh. banyak boleh drag lagi lama kan? Okey, saya stop sharing. Okey, nanti cikgu boleh view balik yang mana yang tak sempat nak lekatkan cikgu punya cikgu punya lakaran, kita boleh lekatkan dalam link ni juga sebab kita akan gunakan link ni untuk 3 task yang kita akan buat. Okey, task seterusnya cikgu. Okey, task seterusnya kita nak mencipta model. Okey, kita nak mencipta model. Okey, cikgu ingat tak bahan-bahan yang cikgu sediakan tu? Topsoil. Okey, kalau beaker tak ada kita boleh guna bekas. Cikgu ingat tak? Ada. Okey. Based on based on bahan-bahan yang ada ni, saya nak minta cikgu secara individu cuba lakarkan model yang cikgu boleh buat untuk mewakili kitar air yang tadi tu, yang cikgu draft tadi tu. Okey, sama juga step dia macam tadi. Lepas ni untuk yang DU yang betul-betul fresh baru bersama-sama dengan kita, nanti DU tersebut akan nampak apa sebenarnya aktiviti untuk hari ni. Okey, so secara individu di link yang sama tadi, cikgu lakarkan pula ataupun draft model kitar air yang cikgu rasa cikgu boleh create dengan menggunakan bahan tadi tu. Boleh tak cikgu? Sama Boleh. kalau nak cepat kita snap je gambar. Berapa lama masa tu bagi? Kalau 5 minit cepat sangat tak? Tak dah nak jadi bukit. Maksud Puan Ayu, kita kena draw saja bahan yang kita ada lah, guna beaker, guna apa semua tu. Ya. Tak payah kita buat kita hanya lakaran saja. Ya. Okey. Kita idea kita lah. Maksudnya daripada bahan yang ada ni, okey, kita nak buat model macam mana. Lima minit cukup dah cikgu? Cuba. Cukup. Okey, kalau tak cukup lagi kita tambah sikit markah pula dah. Sorry. Sikit lagi masa. Cikgu Ayu nak activate breakout room ke? Selepas ni. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan masuk breakout room.
Okey cikgu, lakaran yang menggunakan bahan-bahan yang top soil apa semua tadi itu, cikgu lekatkan pada slide yang task 2. Okey, kumpulan 1 belum ada. Dah jalan. Yang ni kumpulan 2.
Okey cikgu. Sambil ya, boleh ya. Saya rasa kalau kita menanti masa akan lebih lama, jadi saya pilih kita ambil yang grup ni boleh? Kumpulan 4. Okey. Okey, kumpulan 4 saya rasa tertarik tengok yang ni sebab dia colour. Boleh tak saya nak minta cikgu yang buat lakaran ni untuk cerita sikit tentang lakaran? Boleh. Okay. So kita punya aktiviti natural water recycling ataupun kita air semula jadi. Jadi dekat sini kita tahu dia akan melibatkan 2 proses perubahan keadaan bahan kan. Jadi kalau yang dekat sini ni tanah tu topsoil tu sebagai tanah di permukaan. Lepas tu untuk yang di atas tu plastik wrapper tu kita akan ikatkan menggunakan rubber band dekat atas tu pada permukaan beaker. Lepas tu kita akan letakkan petri dish satu lagi yang ada ice cube dekat atas tu. Okay, so kat sini ni sepatutnya satu lagi ni kalau ikutkan untuk nak bagi penyejatan berlaku dengan lebih cepat kan. So air tu, permukaan dekat dalam tu dia akan jadi panas. So udara kat dalam tu panas, lepas tu bertemu dengan permukaan plastik yang sejuk dekat atas. So akan berlaku proses kondensasi. Jadi titisan air tu dia akan menitik ke bawah lah, terkumpul dekat petri dish yang nombor 2 tu. Okey, ni lakaran pada cikgu ya. Ya. Sama juga macam yang tadi. Okey, saya hanya bincang satu je lakaran. Okey, sekarang ni daripada lakaran yang ada ni, saya minta cikgu masuk ke breakout room dan pilih mana yang terbaik. Ataupun dalam semua design yang ada, cikgu rasa mungkin yang terbaik tu boleh diubah, di-upgrade lagi ke, diubah sesuai dengan gabungan idea ahli kumpulan menghasilkan yang lebih baik. Okey, untuk aktiviti ni cikgu lekatkan pula hasil perbincangan kumpulan di slide ni, lakaran terbaik. Jelas tak cikgu arahan? Jelas. Saya ulang. Jelas. Semua tunjuk design masing-masing. Sebab tu saya minta lekat di sini. Lepas tu cikgu pilih dalam breakout room, bincang, pilih mana yang terbaik. Kalau nak modify pun boleh. Dan come out with satu saja yang model yang terbaik. Model yang terbaik. Okey, kita terus masuk ke breakout room, minta bantuan daripada kami. Berapa minit? Kalau 5 minit boleh tak? Sebab design dah ada. Nak pilih kan? Boleh cikgu-cikgu? Okey, boleh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jom kita pilih. Mana dia? Okey, yang gambar second tu cantik tu. Gambar second sana. Gambar second tu rasa macam dah okey lah. Cuma maksudnya yang bekas ayak tu kena bagi sengit lah kan.
Maksudnya dia punya wrapper tu kena sengit sikit. Lepas tu dia punya supaya topsal nanti tu, area grass tu dia kena macam naik macam naik tinggi sikit. bagi tinggi sikit. Lepas tu yang ni dia tak letak ais. Itulah. Saya terlupa tak ais. Tak apa. Tapi okey lah tu rasanya. Maksudnya macam kita ubah suai kata bekas tu kena macam sengit sikit supaya nanti air tu dia boleh flow turun balik bawah kan? Dia macam ni sebab yang ni the idea is botol air tu dia 5 liter. Kita potongkan, maksudnya ada side yang orang kata sengit lah dia punya potongan dia tu kan. Lepas tu bila kita letak dia punya wrapper tu, so maksudnya memang dia akan jadi yang the apa yang macam inilah. Boleh penzan kan? Tapi kalau bahan asal dia pakai beaker 1000 liter tu kita nak buat macam mana? Maksudnya kan kalau ikutlah bahan asal dia tu kan dia macam kalau ikut kita buat kat Makmal pakai tu beaker. Kita tak boleh nak sengit kan. So kita ada option lain tak? Maksudnya. Tak sure. Kalau dalam Makmal tak pastilah sebab dah kata yang kali ni buat yang untuk dekat rumah punya kan. Ataupun kita buat yang macam ada saya pernah tengok yang dia orang duk kutip apa air tepi laut tu yang dia letak ketul batu bagi apa plastik tu bagi apa macam virus tengah tak? Kan? Pasal tak? Betul. Pernah nampak betul. Dia letak pemberat. Kalau kan supaya macam nanti air tu dia semua dia turun kat tengah cuma bila turun tengah kita ubah posisi petri dish macam mana? Yang bekas yang kecil ataupun yang petri dish dia tu letak di tengah-tengah. So macam mana cikgu nak tolong ni balik ke ataupun kita nak cakap je kita tak pakai beaker? Macam mana? Sebab kita ramai kalau ikutkan dah kata barang memang tak ada pun beaker kat rumah. Itulah pasal. Sahabat je lah kata kita dah modify ikut apa yang kita ada tak? Ya. Yang tu je lah sebab kita berada di rumah. Okey. Yang tu je lah kot. So boleh lah kot kita ambil cikgu punya dia tu Chun. Okey. Pindahkan ke apa yang slide tu. Sorry. Nak tanya ais tak kat mana? Tak perasan. Ais plastik wrapper tu. Letak plastik wrapper atas pun boleh kan Cikgu Zuraini? Sebab tadi saya tengok dia kita boleh letak atas plastik tu jadi dia macam nanti dia sejukkan cepat yang proses kondensasi tu kan. Kayaknya ubah dia punya boleh kot, boleh letak sikit. Ubah sikit dia punya lukisan ke? Maksudnya nak centerkan dia punya dia punya petri dish kan? Itulah nak tanya macam mana. Lepas tu kena lukis ais sikit kan? Letak ais betul-betul dekat dia punya ni. Saya cuba. Tapi kalau gambar ni, cikgu kalau gambar ni maksudnya air tu meruap dari mana? Air tu dari rumput ke dari petri dish tu? Sebab kan dia punya air tak meruap daripada petri dish. Sebab kan kita punya topsoil tu biasanya dia lembab. Lepas tu ni kat sini kan ada rumput. Bila ada rumput maksudnya dia akan evaporize dia punya air dia tu. So dia punya wap-wap tu akan kena pada kita punya wrapper tu. Tapi saya rasa kalau kita buat pemanasan macam kena matahari sebenarnya dari petri dish tu pun akan naik juga kan? Maksudnya dari tanah pun naik, dari rumput, dari apa petri dish tu macam laut lah kan? Macam laut lah lebih kurang kan? Maksudnya ada dua sumber lah. Okey lah. Cuma tadi nak ubah apa? Itulah nak adjust yang mana ni? Lukis ais kat atas. Bubuk ais dia lah. Atas tu. Dekat atas kalau jadi kita semua kena potong bahan kita bagi jadi sengit macam tu lah. Tak sebab kalau kita nak guna barang kat rumah. Yalah kalau guna bekas Tupperware biasa pun kita kena potong lah maksudnya. Kalau pakai bekas biasa Tahira buat macam Kak Zu cakap tadi tu yang letak batu bagi muncung turun ke bawah tu yang melendut tu. Tahu tak? Pernah tak tengok Tahira? Tak pernah. Tak, dia letak plastik kan Tahira. Lepas tu dia bagi letak batu kat tengah jadi pemberat. Jadi benda tu akan jadi curam turun ke tengah tu. Tak apalah kita ni tu ibu panggil. nak letak macam mana tu cik Zurai ni? Nak letak ni adik letak je lah ais dekat atas wrapper plastik tu tadi tu. Kalau nak lukis ais cepat kondensasi lah. Tapi kalau tak ada ais tu tak jangan keluar lagi tau. Ya ada. Okay, ais. Yang tu nak cepatkan kondensasi je kan. Tapi kalau tak letak pun kalau tak letak
Dah Mana? dekat I lah baru ada bahan guna Yang bahan yang dekat disediakan. ni, yang apa slide yang ambil yang lakaran mana yang terbaik tu. Okey okey. Okey eh? Okey lah tu. Okey. Kat lakaran terbaik tu. Alright. Okey. Okey. Dah. Okey nice. Dah siap. Okey, thank you. Alright. Okay, thank you. Lakaran ni lakaran saya. Okey, dekat sini berdasarkan bahan-bahan yang disediakan, kita nak gunakan konsep kondensasi kan, sebab kitar air dia ada proses kondensasi dan juga penyejatan. Jadi yang warna oranye tu adalah plastik yang kita ikat supaya transparent, supaya nampak ada matahari kat situ. Jadi pokok di dalam bekas tu akan mengalami transpirasi, kehilangan air. Okey, jadi kat sini petri dish ni boleh tambah ke pada Cikgu Ayu? Air Apa? air. Oh boleh. Boleh tambah kan? Boleh. Okey, so dalam petri dish di dalam ni diletakkan air panas. Jadi bila air panas jumpa dengan ais yang sejuk, berlaku perbezaan suhu di situ, maka akan terbentuklah wap air di bahagian dalam bekas ni. Macam tu lah. Okey. Ada grup lain yang nak tanya ke, ada suggestion ke, nak improve ke? Ada, saya perlukan seorang je responden. Wow. Kita minta kumpulan 2 boleh? Wakil kumpulan 2. Ada tak nak komen apa-apa yang ni? Kumpulan 2 ada? Kumpulan 2. Ya, Puan Ayu. Ya. Dari segi lakaran tu nampak kreatif lah. Tambah bila dia tambah ayak dalam petri dish tu pula kan. Okay, so cikgu pun setujulah ya dengan ni, design ni. Ya. Okay. Kalau bagi saya tu lebih hebat daripada kumpulan kami lah. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita buat aktiviti secara fizikal, maksudnya secara bersemuka, okey, kita boleh minta lebih banyak respon. Okey, tetapi secara maya ni saya terpaksa cut sebab kita dah ada slot yang terlajak tadi kan. Okey, saya terus kepada yang seterusnya. Boleh tak cikgu? Okey, sebenarnya kita kena kas kenapa dan kita minta untuk relate kan dengan model kita tu. Okey. Kalau cikgu tengok slide ni, okey, saya share kembali slide tadi. Okey. Share.
Okey, kalau kita tengok slide ni cikgu, okey, kita ada lagi yang disuruh step by step. Cumanya okey, saya bagi cikgu gambaran untuk cikgu dapatkan idea macam mana aktiviti ni berlangsung. Okey, mula-mula kita seorang individu sketch, lepas tu kita masuk group. Okey, kemudian ini aktiviti yang kita akan buat. Okey. Yang ni cikgu buat kan? Okey. Kemudian untuk further investigation, tambah ais dalam petri dish dan letak atas dia kan. Okey. Kita tengok pula apa yang berlaku. Okey, yang ni kita catatkan ya. Okey, sorry, yang ni task ni saya dah skip, saya dah terus bagi dulu. Okey, kalau secara bersemuka ini yang kita akan buat cikgu. Lebih kurang macam ni lah model dia. Okey, cikgu dapat gambaran tak? Okey, selepas kita create model, maksudnya daripada design yang terbaik tadi, kita terus buat model. Inilah contoh lah. Contoh model yang kita boleh buat. Okey, maksudnya kalau tak guna beaker pun kita boleh guna bekas lain. Okey, next. Kita boleh discuss, kita minta explanation tentang evaporation, condensation, precipitation. Kemudian kita relate dengan water cycle. Okey, yang ni cikgu boleh baca sendiri ketika nanti bila cikgu tengok slide ya. Okey, saya nak pergi kepada part yang penting sebab kita dah pukul 1 lebih dah. Okey, ini water cycle yang kita relate tadi. Okey, kemudian kita boleh relate pula tentang bahan-bahan yang kita guna, apakah kegunaannya. Okey, ini soalan-soalan yang kita boleh tanya. Okey, kemudian kita relatekan dengan sumber-sumber air. Okey, ini untuk kita explore lebih lagi kan. Okey, dari manakah sumber air tawar boleh diperolehi, berapa peratus air yang boleh kita gunakan untuk kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, cuba teka dan kita akan dapat jawapan dalam aktiviti 1B ni. Okey, aktiviti 1B ni sepatutnya kita buatlah untuk step yang seterusnya. Tapi slot ni sepatutnya lebih lama, tetapi untuk kita yang diberi beberapa minit sahaja ni, saya go through dan saya tunjuk sampel dia ya cikgu. Okey, ini yang bahan-bahan yang kita perlukan untuk mewakili sumber-sumber air. Dan okey, tengok ini yang ditunjuk yang kita dapat proper, kita buat pengiraan lah sikit. Ini yang kita aktiviti yang kita kena buat. Maksudnya laut banyak mana perumpamaan dia yang sebenar. Okey. Dalam menggunakan bahan-bahan tadi. Kemudian kita relatekan dengan fakta. Okey. Ini cikgu baca kemudian ya cikgu. Sebab saya nak bagi cikgu go through proses ni. Nanti cikgu akan faham kenapa kita go through kita buat proses ni. Okey, kita nak relate dengan 5E model. Okey. Kalau kita tengok yang first tadi tu, okey, yang air yang saya tanya apa yang cikgu tengok tu, kalau ikutkan kita nak relate dengan proses kan. Okey, ini adalah engage sebab kita dah ada pengetahuan sedia ada kita. Okey, kemudian kita buat aktiviti. Ini adalah explore. Okey. Yang ni apa pula cikgu? Siapa boleh jawab? 5E apa? Cikgu tahu tak 5E apa? Explain. Yes, explain kan. Explain. Lepas kita engage, kita explore, okay. Lepas tu, ini bacaan tadi tu. Yang ni untuk apa pula cikgu? Expand. Elaborate. Yes, elaborate. Dan pasal evaluate. Saya nak tanya cikgu, tapi cikgu dah jawab dah kan? Di sini pun ada kan? Okey, evaluate ni kita boleh lakukan sepanjang proses ataupun aktiviti kita. Sebab dalam 5E, kita faham kata ada 5 turutan tersebut. Tetapi untuk evaluate, kita boleh lakukan sepanjang masa. Tak semestinya di akhir aktiviti kita. Okey. So, dia kata di manakah fasa evaluate dilaksanakan? Saya dah bagi jawapan tadi, pada setiap fasa yang kita lakukan.
Okey. Setakat itu sahaja cikgu yang nak ditunjukkan dari dalam tajuk modeling ini. Okey. Sekarang dah pukul 1, 1 lebih dah, dekat 1:30 dah. Okey, cikgu ada soalan ke? Boleh tak soalan tu nanti kita bincang dalam grup. Okey, sebab masa kita dah drag banyak. Lepas tu satu benda saya nak bagi teguran sikit. Boleh tak cikgu? Tentang lakaran. Boleh. Tentang lakaran. Okey, kalau cikgu perasan lakaran kita air kita tadi, okey, ada grup dia letak gambar kan? Grup mana tah? Saya rasa tu ada tahu. Okey, cikgu perasan tak grup mana yang tunjukkan apa tu? Gambar terus. Ya, ada tadi tunjuk gambar. Grup 5 kot. Lakaran cikgu? Cikgu Ismi rasanya. Dia share tapi dia buat lakaran tepi tu. Minta maaf ya. Okey, saya nak tanya, adakah ni kita panggil lakaran yang sebelah dia? Itu tempetan. Oh, itu selepas Okey, Lakaran digital. Lakaran dia daripada lukisan kan. Kalau kita ambil dah gambar betul, itu bukan lakaran lagi dah. Itu tempetan. Okey ya cikgu. Okey. Sikit je. Alright, so saya rasa setakat ini sahaja slot kita. Nanti saya akan sharekan slide dalam grup kita. So saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada Puan Normi. Okey, terima kasih Cikgu Rahayu. Cikgu Halmi ada sini tak? Cikgu Halmi? Cikgu Halmi ada tak? Ada. Okey, Cikgu Halmi silakan dulu. Silakan, sekejap. Ya, ada. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okey. Nak terus briefing untuk esok kakak? Ya. Apa yang Cikgu Halmi nak maklumkan kepada peserta-peserta kita untuk esok? Okey, boleh. Silakan. Okey, terima kasih banyak kak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf lah, saya tak dapat nak buka video sebab takut nanti internet tak berapa bagus sini, takut dia terputus lah. Yang pertama untuk esok, slot pukul 9 tu, slot ke-8, kita akan buat aktiviti hands on untuk membina catapult tu. Tetapi kita perlukan sedikit barang lah, cikgu-cikgu kena sediakan untuk esok lah. Kalau ikut yang kita bagi tu dia ada 4 benda, batang aiskrim, lepas tu penutup botol, getah dan juga gam lah. Tapi kalau cikgu-cikgu nak ekstra pun boleh lah sebab kita tahu dengan keterbatasan ada yang tak ada aiskrim lah, tengok dalam grup kan apa semua. So esok mungkin kita boleh tengok kreativiti cikgu-cikgu jugalah dalam nak mencari alternatif kepada apa yang kita bagi tu lah. So kalau yang lain tu tak ada apa lah sebenarnya. Sediakan stationery yang mencukupi macam gunting, pensel tu lah in case kalau cikgu perlukan benda-benda ekstra. Saya rasa yang itu sajalah kot daripada saya. Cikgu Helmi, bolehkah Cikgu Helmi sebutkan kuantiti barang bahan-bahan yang diperlukan itu? Contohnya batang aiskrim berapa dan sebagainya. Okey, itu yang saya kata tadi cikgu tu sebab kalau ikut tu dia macam dia bergantung kepada macam mana yang cikgu nak sedia kan. Tapi saya rasa kalau macam batang aiskrim tu kalau kita tengok kalau you dapat sediakan 4, lepas tu nama apa? Getah pengikat tu you dapat sediakan 10 sekurang-kurangnya lah kan. Penutup botol sediakan 2 dan gam dan pelekat je lah. Okey, itu saja. Melon. Highline Okey, sorry. Balon highline kot. Ya. Okey, ini adalah untuk slot Cikgu Halmi esok ya. Pesanan daripada Cikgu Halmi. Okey, terima kasih Cikgu Halmi.
Okey, saya ingat kita akan, sebelum kita berhenti untuk bengkel pada hari ini, untuk sesi ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita paparkan dalam jadual waktu bengkel 3 hari ini, sesi kita sepatutnya habis pukul 1.30. Sesi petang tu ialah pukul 2.30 sampai 4.30, tetapi kita letakkannya sebagai kendiri. Jadi kendiri itu bermaksud terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak lakukannya dalam platform mana, tetapi bukan dalam platform ini. Dan sebagai mana yang saya pun tadi, nama-nama yang saya letakkan dalam ruangan chat, sila tunggu sebentar. Dan insya-Allah yang lain tu, Cikgu ada apa-apa pesanan, Cikgu? Okey, terima kasih Madam. Okey, yang pertamanya ada pautan kehadiran dalam link tu. Tapi itu tak ada masalah, tercicir sila maklumkan. Okey, pautan kehadiran tu. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan, macam tadilah tuan-tuan dan puan tengok kepadatan bengkel ni. Jadi esok pun akan mula awal. Okey, saya pun faham ada setengah tu nak beli benda makan pun kedai tak buka apa lagi, tapi ini pengorbanan lah. Kan? Compare dengan buat 2 hari, ini kita buat 3 hari. Okey, dia padat macam tu lah. Okey, yang seterusnya saya minta sahabat tuan-tuan puan, bagi yang mampu boleh tak tuan-tuan puan switch on, transformkan tuan-tuan puan sebab kami nak ambil gambar hari pertama. Okey, jika mampu. Okey, harapnya sama untuk cameraman ambil gambar. Boleh lah tuan-tuan puan? Sebelum bersurai. Okey. Boleh. Silakan tuan-tuan puan. Okey. Kepada nama yang disebut tadi, yang dalam chat room nama sebut tu minta tunggu. Okey. Baik. Subhanallah, terima kasih banyak tuan-tuan puan bersabar, masak, sabar untuk ni. Okey. Alright. Disilakan. Okey, Zamir okey ya? Pada yang mampu. Okey. Baik. So, thank you so much untuk hari pertama sesi ini. Okey. Boleh? Zamir sudah? Okey. Okey. Baik. So, terima kasih tuan-tuan dan puan. Selamat berhubung dalam kumpulan WhatsApp. Okey, yang lain minta tunggu pada nama sebut tu. Terima kasih. Selamat jalankan ibadah yang lain. Terima kasih. Yang lain boleh bersurai. Terima kasih. Baik, terima kasih nama semua. tadi mohon tunggu ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, cikgu nak tunggu Oh, kita nak test mana kita apa ni? Okey, bagi saya bercakap sekejap dengan 6 orang tadi ya, cikgu. Tak apa, silakan dengan especially TPU nak cakap tu. Kita tak tahu apa masalah teknikal. Baik. Okey, yang pertama, Assalamualaikum. Cikgu Zu okey? Cikgu Zu. Okey. Okey, Cikgu Zu. Cikgu Zahara. Cikgu Zahara. Ya, saya Panomi. Okey, Cikgu Syafawati. Okey. Okey, Cikgu Fatul. Ada, okey. Okey, Cikgu Mazni. Cikgu Mazni mana? Masak ke? Speaker, mic kat Mazni. Mazni. Okey, lupa. Okey. Background dapur lah tu. Cikgu Nurul Hirzi. Nurul Hirzi mana? Saya. Okey, baik. Okey. Ya, Baik, saya kita- dengar tak? Tapi tak nampak muka ya, Cikgu Nur Hilzi. Okey, tak apa. Saya ambil masa sekejap saja. Baik, nama-nama yang saya pilih tadi atas persetujuan bersama, saya lantik cikgu-cikgu sebagai ketua kumpulan. Jadi ni paksa rela ya, jangan marah. Okey, tak apa. Ketua kumpulan ni hanya nak maklum supaya petang nanti walaupun 2.30 sampai 3.30 kita tidak ada sesi GM Google Meet bersama TPU, tetapi kita galakkan sesi perbincangan dalam kumpulan. So nanti ketua kumpulan terpulanglah nak berbincang dengan ahli kumpulan dalam WhatsApp ke dalam Telegram ke dalam Google Meet yang lain ke terpulang. Janji
gunakanlah peluang aktiviti kendiri pada sebelah petang itu untuk memanfaatkan apa masalah, apa yang tak faham ataupun apa tugasan yang diberi oleh CPU. Tapi waktu yang kita letakkan 2.30 sampai 4.30 tu hanyalah tentatif saja. Kalau cikgu-cikgu rasa nak guna pukul 3 ke pukul 4 ke pukul 5 ke pukul 7 malam terpulang, jadi kita saja letak itu sebagai satu jangka masa fleksibel yang cikgu-cikgu boleh gunakan peluang ini untuk berbincang dengan ahli kumpulan. Boleh cikgu-cikgu? Satu lagi, kita ni ada pesanan daripada CPU. Jika ada ruang untuk bila kita buat breakout room tu nanti, gunakan peluang itu untuk melakukan aktiviti yang diarahkan. Jangan risau sangat pasal konten. Okay, jangan risau sangat pasal konten sebab kita tak mahu nanti cikgu-cikgu terlalu risau pasal konten. Sebenarnya kita nak cikgu-cikgu mengalami proses itu sebenarnya. Jawab aja. Maksudnya lah begitu lebih kurang. Okay ya. Sebab tadi ada yang mengatakan ada yang terlalu bincang lama tentang konten sains tu sendiri. Sebenarnya kita nak cikgu-cikgu faham proses tu. Boleh ya, Zu? Okay. Satu lagi, ini untuk slot yang besok, slot pertama. Saya mohon ketua-ketua kumpulan, maklum pada ahli kumpulan, sila jawab pada lampiran S8-1 untuk slot 1 besok. Tolong catat. Lampiran S8-1, S8-2. Okay. Maknanya slot 1 besok, maknanya bersedia lah, maknanya dah siap jawab dah. Kita bagi flip classroom, maksudnya kita bagi tugas awal. Supaya tujuannya untuk menjimatkan masa. Sebab kalau cikgu-cikgu tengok tadi kan sangat hektik kan, macam kita terpaksa tunggu kan, jadi lama kan. Jadi kita cuba buat mana-mana yang boleh buat, kita buat. Kalau ada slot-slot yang melibatkan video, sebab tu saya pesan pada ahli-ahli kumpulan, tengok kepada persediaan bengkel yang saya tembak tu, yang saya bagi tu. Jika dalam slot itu ada melibatkan video, mohon ahli kumpulan tengok video tu siap-siap supaya kita tak ambil masa untuk melihat video itu. Okey ya. Baik, saya ingat itu saja daripada saya. Puan Nursiah nak pesan apa-apa pada ketua kumpulan? Silakan. Okey, terima kasih Pak Nomi. Okey, semua saya nak minta feedback daripada nak ucap tahniah dulu lah jadi ketua. Ucap tahniah. Okey, cuma nak tanya nak tanya pandangan so far ni macam mana duduk dalam kumpulan tu? Saya dalam kumpulan 5 ada Cikgu Isni, terbaik ya. Okey, macam kumpulan saya Kak Nusia, ada cikgu Maths tu, dia apa-apa dia kata okey ni orang sains lebih arif. Sama. Ada juga dalam kumpulan saya. Jadi dia take part, dia bagi jugalah pandangan. Cuma itulah apa-apa dia rasa macam ini orang sains punya bidang. Jadi kami orang Maths setuju sahaja. Macam tu. Yang tu wakil dari PPD kot. Tak pasti. Kalau tak silap lah kan. Kalau ikut tak, kami pun ada satu. Kumpulan Mazif pun Puan Hamidah sebenarnya SIC plus Mac kot. Now for each of the group, okay. Dia memang ada members of PPD, SIC plus. That's a good challenge for you lah. Okay, I personally do hope that you inculcate the thinking of inquiry. Okay, mana kata dalam konteks ni bagaimana subjek sains mendekati inquiry untuk PDP sains lah. Okay, tak apalah itu mana kata itu dia macam ni tau, dia kita nak engage dengan orang yang bukan bidang, kita nak engage dengan orang bukan bidang. So dia keterbukaan tu mungkin tak berapa buka lagi. But sooner or later kita akan ada inquiry dalam matematik. Okay. So at least dia buka macam tu. Now bukan ya, tuan-tuan perempuan sebagai peranan ketua, yang tu hanya orang kata apa minor disruptive. Okay. Yang major disruptive ni adalah tuan-tuan perempuan nak convince dengan rakan yang bukan JUN. Macam tuan-tuan perempuan ni. Satu yang kemudian lepas tu tuan-tuan perempuan yang level ada dalam kumpulan tu yang dia daripada sekolah rendah. Okey, itu pun satu lagi barrier yang tuan-tuan perempuan kena cerita lah. Saya beri satu contoh yang ni lah. Saya beri satu contoh dalam konteks yang Cikgu Siti Rahayu cerita tu.
Okay, kalau in layman term, not science note tu dia more towards pada journal lah, some sort of journal, catatan apa you buat tu. Okay, so bagaimana kita nak mendekati mereka ni, nak mempengaruhi mereka ni, okay you buat macam ni, it's okay, tak ada masalah, you nak zoom apa. Itu yang kami minta buatan tuan-tuan puan. Sebab ada setengah cikgu dia terlalu terikat dengan satu kata spek yang macam ni, mesti buat macam ni. Tapi daripada tadi, sebagai contoh tadi yang apa tu, sign note tu, Cikgu Siti kata, okay, you nak tumpu eksperimen pun boleh, you nak tumpu ni pun boleh. Yang ni yang kata tuan-tuan perempuan, sebab ada yang tu, JUN tu dia akan, JUN baru tu akan bersama tuan-tuan perempuan. Okay. Ada yang setengah PPT tu tak apa balance. Okay, itu makna kata tuan-tuan ambil lah dalam konteks breakout room tu untuk convince, untuk polish up tuan-tuan perempuan yang skill. I really need your extrovert character lah. Okay. Puan Nomi cadangan je lah kan. Okey, maksudnya kan Puan Nomi tahan kami ni kiranya macam memanglah ahli lain tahu kan. Tapi dia maksudnya lah ni Puan Nomi, saya minta ni buat dalam macam dalam WhatsApp kan. Maksudnya tadi saya panggil wakil-wakil ni, okey jadi kami melantik ni. Jadi lepas ni bagi tahu kata kami akan buat grup ke kan. Maksudnya macam tu lah Kak Nomi buat ayat tu lah. You all dah ada authority dah sekarang ni. Saya takkan masuk, you all ada authority untuk memanggil kumpulan satu, buat je statement. Kumpulan satu kita berjumpa sekejap pukul 3.30 macam tu sekejap. Tapi Puan Nomi, Kak Nomi maklumkan dululah dalam grup WhatsApp tu. Maksudnya sekarang ni macam kumpulan-kumpulan ni dah ada ketua. Lepas tu macam tu lah. Sebab tak nak lah satgi. Sebab bukan satgi kan tiba-tiba je kami kan, okay mai sini masuk grup kan. Bukan dia nampak macam mungkin yang kenal kita orang dia kenal, tapi yang tak kenal ni dia terima kasih atas cadangan. Okey, terima kasih atas cadangan. Lagi saya tembak dalam grupnya. Jadi gunakan peluang ini dan gunakanlah authority you all sebagai ketua lah untuk lead group you all ya. Saya percayalah, yakin dengan kebolehan you all. Okay, mandangkan ketua ni dah experience dah kan secara face to face, betul tak? Jadi itulah kita maksudnya nak convince dia orang ni tentang proses. Kita bukan nak convince pasal konten. Yang tu je lah nak minta kan. Sebab macam contohlah kalau kata tadi just nak bubuh soalan je pun dah tak sempat. Maksudnya something wrong lah kat situ kan. Sebab kita bukan nak bincang ni, kita nak trigger je cara membina soalan. Jadi maksudnya sebab tu rasa perlu lantik ketua supaya ketua ni boleh tarik balik lah. Kalau nampak menyimpang, tarik balik kan. Sebab kita nak masuk. Tadi ada cakap juga ni kita ni dalam grup kena ada ketua ni. Bila saya sebut tentang ketua tu semua senyap tau. Masing-masing takut kena lantik kan. Saya ni nak kalah ke lelaki lah, hero ada 2 orang dalam tu. Tapi senyap lah, lepas tu semua orang senyap takut jadi ketua. Tuk saya yang naik. Tak, sebab kalau hero tu tak apa, sebab yang kami nampak kebolehan dan kemampuan lah cikgu tu yang kita lantik ni kan untuk tarik. Sebab kita nak, contohnya kita nak aktiviti secara individu kan. Lepas tu secara kumpulan. Jadi kita kalau kita dapat buat dia jadi cepat lah. Kan kalau kita lambat dia jadi kan kadang-kadang kita masuk lawan dia, sebab saya masuk pun semua dia saya pun tak tahu berbincang ke tak berbincang ke kan. Saya masuk ke workout room tapi saya tak tahu berlaku sesi perbincangan ataupun tidak. Jadi maksudnya saya nak minta lah ketua-ketua ni trigger lah. Maksudnya kita bercakap walaupun kita buat slide tapi maksudnya komunikasi tu berlaku lah. Kan kalau jadi tak tahu ni bincang ke dok ke bila masuk balik tengok tak ada soalan yang dalam Google Slide kan. Tu je lah. Nak menyambung sikit boleh tak? Boleh. Okey, apa pun saya ucapkan tahniah ya dekat Cikgu Zahra kita. Sebab tadi masa saya masuk breakout room, saya tengok macam masing-masing excited nak buat sampai dah macam menyimpang. Jadi Cikgu Zahra kata, kejap, kita kerja buat soalan je. Okey, maksudnya nampak di situ fungsi kan UN kita tarik balik dia ke track yang betul. Okey, sebab nampaklah yang baru macam tak nampak apa sebenarnya punya betul. Fokus kita yang sebenar. Fokus dia. Tu tujuan je. Okey, baik.
Lepas tu satu lagi pasal soalan lah kot. Soalan mungkin lah masa backup room tu boleh sembang-sembang kan. Maksudnya kalau soalan terlampau banyak ditanya, dia akan menyebabkan masa tu drag lah. Kan? Tapi kita boleh, soalan tu boleh, mungkin boleh kumpul. Maksudnya kalau dia orang ada soalan boleh, ketua boleh kumpul lah. Boleh kumpul, boleh bagi kat kami, mungkin kami boleh bincang TPU kan. Jadi kita boleh jimatkan masa kat situ kan. So maksudnya soalan tu tanya dalam grup kita orang, nanti kita orang yang pass kan. Sebab kalau dia buat session live tu memang tadi jam lah kan. Masa yang buku sign, nota sign tu kan banyak sangat kan. Maksudnya macam mana? Macam ala-ala flip classroom lah ni. Maksudnya sebab saya tengok grup ni memang sangat excited. Memang sebab tu kami terpaksa fikir plan yang kedua. Dia boleh tanya soalan tapi cuma kita drag masa yang terlampau sampai 20 minit kan. Jadi bila drag dia akan jadi dia akan makan masa banyak lah. Boleh tanya soalan. Maksudnya sama-sama lah kita cuba, mungkin ketua-ketua ni boleh bantu kami samalah kan untuk nak cut, sebab yang tanya tu orang baru kan. Yang tanya tu orang baru. Kita tak nafi memang sebab kita buat secara online ni. Memang kami pun ini sebagai satu testing juga. Betul tak Cikgu Nomi, Nomi? Sebab kita pun tak tahu nak buat online, kita nak buat hands on kan. Jadi inilah cara yang rasanya terbaik. Dan itulah nak tanya feedback pada ketua-ketua ni, apa yang rasa lah setakat ni. Mungkin kalau kata benda tu kami perlu drop, kami boleh drop untuk, sebab kita ada 2 hari lagi kan. Kak Nisa, bagi saya macam ni lah, macam Zu dengan Safa dengan Kak Zahra, kita dah biasa melalui fasa ni dengan Mazni semua kan. Tapi untuk orang baru ni, dia masuk hari ni kan, dia macam seolah-olah dia nak learn yang, dia bukan nak letakkan dia akan jadi JU untuk teach others tau. Maksudnya dia nak belajar. Jadi sebab itulah dia macam dia tanya pun tadi kan, macam mana nak buat buku scrap. Okay, sepatutnya kita learn the process, kita nak berhadapan dengan orang lain nanti tu. Tapi sebenarnya bila kita buat macam ni kan, macam kami pun ambil masa sebab kami dah ikut banyak fasa, jadi kami dah boleh go through dah. Tapi orang yang hari ni muncul tu, dia sebenarnya dia pun tak faham sebenarnya lepas ni apa dia nak kena buat. Kita kan, macam tu lah kan. Kita pun macam tu lah. Jadi macam hari ni kan kita macam pack-pack kan. Jadi saya rasa ada yang memang dah ke laut dah. Dah memang macam aku ni peserta bengkel ke, ataupun sebenarnya orang nak train dia jadi apa? Sebenarnya kita kena cakap macam ni lah. Sebenarnya cikgu-cikgu ni akan jadi seperti Puan Nomi, Puan Nosia, Cikgu Helmi dengan